kita sambung lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan terhadap orang-orang yang menimpakan penyiksaan kepada orang-orang yang beriman hanya kerana mereka disiksa hanya kerana mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk orang yang beriman ini mereka akan diberikan ganjaran, kenikmatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Sebenarnya ini menceritakan tentang satu hakikat yang menjadi sunnatullah ataupun peraturan Allah SWT di dalam alam, dalam kehidupan manusia, insan, bahawa ini adalah perkara yang akan berlaku dan telah berlaku bukan sekali, tetapi juga berlaku di setiap ketika datangnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan peringatan mereka akan disakiti, dan orang yang beriman beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada, kalau dalam pengalaman sejarah Bani Israel, ada ketika mereka kalah dalam peperangan, mereka ditawan, dijadikan sebagai hamba abdi dan sebagainya. Dia ada dua keadaan. Satu keadaan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah mun'ataf ataupun tersimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Tapi satu lagi keadaan orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah apabila mereka menyatakan keimanan mereka. Maka orang yang kufar, orang yang kafir ini akan menyeksa mereka kerana ini yang disebut dalam ayat yang sedang kita baca ni, kan? Mereka ni tidak diuji, tidak diseksa, tidak disakiti, melainkan hanya kerana mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tetap soleh dan tetap istiqamah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan berada dalam situasi yang pertama yang kita sebut tadi, ketika mana Allah menghantar kaum yang lain untuk mengazab orang-orang yang tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kes yang lain. Tapi kes yang sedang kita dibicarakan oleh surah Al-Buruj ini adalah kes yang merupakan sunnatullah yang akan berlaku apabila orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar, mengikut jalan yang benar, mereka akan dihadapkan oleh ujian sebegini yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes yang sebegini menjanjikan, kan? Ini adalah apa yang kita belajar daripada kes sunnatullah atau peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahawa ujian ini tidak datang sebagai perkara yang sia-sia kepada orang beriman, hanya disakiti kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak. Tapi dia adalah datang bersama dengan pakejnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang yang beriman, pertama untuk meningkatkan keimanan mereka di atas dalam kehidupan ini, dan meningkatkan iltizam dan intizam, pegangan mereka terhadap agama, terhadap akidah dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa orang-orang yang
ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah bentuk ibtila yang ataupun bentuk ujian yang dijelaskan dalam konteks ini kan. Kan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat 10 kan, innal ladzina fatanul mu'minin. Perkataan fitnah yang saya sebut semalam kerana ada perbincangan yang tentang fitnah ini di dalam Al-Quran, seperti yang saya sebut semalam, bila disebut fitnah ini adalah dalam kita baca juga kan, ayat-ayat dalam surah lain juga, terutama perkataan fitnah ini juga disebut kan, di tahap advance dakwah ataupun di tahap dakwah telah berkembang ketika di Madinah dan sebagainya. Allah SWT juga dengan perkataan fitnah juga kan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah kan. Begitu juga kan dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga disebut wal fitnatu ashaddu minal qatl. Al fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar lagi daripada pembunuhan kan. Itu adalah latar belakangnya adalah kerana peperangan di bulan haram kan. Allah SWT menyatakan fitnah, iaitu apa yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah usaha-usaha mereka untuk menggagalkan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu apa yang mereka buat adalah mereka menentang orang yang beriman dengan plot dan rancangan-rancangan sama ada terang-terangan ataupun rancangan-rancangan tersembunyi mereka kan. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh ataupun penentang-penentang Allah Subhanahu Wa Taala, penentang-penentang Rasulullah SAW. Jadi fitnah yang disebut di dalam ayat, khususnya kita kata apabila dia berkaitan dengan pertentangan, menjelaskan tentang pertentangan orang-orang atau kufar ini kepada Islam, fitnah ini adalah merujuk kepada penindasan yang dikenakan kepada manusia, memaksa mereka supaya meninggalkan pegangan agama kan. Sebab ada juga ketika lain fitnah ini digunakan untuk membawa makna-makna yang lain kan. Dan juga dalam ayat yang kita baca tadi, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Dalam konteks ayat itu kita boleh tengok di dalam ayat 91, 93 atau 17, ini penggunaan perkataan fitnah kan. Begitu dalam surah At-Taubah disebut juga kan. Dalam konteks itu dijelaskan bahawa memerangi mereka bukan sehingga mereka berhenti daripada menyeksa orang ataupun kerana peristiwa itu berkaitan dengan pembunuhan sebelum itu kan. Kalau surah At-Taubah ni orang-orang rombongan orang mukmin kan. Tapi Allah SWT menjelaskan perangi mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, bermakna sehingga mereka tidak lagi menyatakan bahawa mereka akan menentang dakwah Islam, dan sehingga mereka tidak lagi berusaha untuk menggagalkan dakwah ini kan? Ataupun menghalang manusia daripada berpegang kepada atau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks inilah juga, walaupun ini di peringkat awal dakwah, tapi isu yang sama kan. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, mendatangkan fitnah, mereka yang memfitnah al-mu'minin wal mu'minat ini adalah mereka yang cuba menghalang Islam ini daripada berkembang kan? Dan terlaksananya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung
ayat blok yang ketiga seterusnya, Allah SWT menjelaskan, setelah dijelaskan tentang jaminan Allah, perlindungan Allah SWT di dalam pertembungan yang akan sentiasa berlaku ini, pertembungan di antara hak dan batil. Kenapa dipanggil hak? Kerana al-haq ini adalah mewakili mereka yang nak beriman pada Allah SWT. Pasti akan ada satu lagi pihak yang bertentang, baik di peringkat awal dakwah, di peringkat advance, juga tetap akan berlaku keadaan ini, dan ini tidak akan habis sehinggalah yaumul qiyamah, seperti mana Amr al-As pernah berkata ketika mana dia membuka Mesir, dia kata selepas daripada jatuhnya Mesir ini dulu di bawah Rom, selepas jatuh dari Mesir ini, pastilah musuh-musuh Allah SWT tidak akan diam sehinggalah hari kiamat, kerana kejatuhan yang berlaku, mereka tidak akan diam, mereka akan menentang din Allah SWT dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT yang lebih mengetahui, menentukan bahawa akan ada mereka-mereka yang ada dalam fikirannya bahawa mereka berfikir bahawa mereka hendak menggagalkan rancangan Allah SWT ataupun perintah Allah SWT mengembalikan kembali din Allah SWT ini dalam kehidupan manusia, berada di atas jalan yang benar kembali, Jadi kerana itulah dalam surah ini kita tengok satu perkara yang jelas, Allah SWT banyak memberi penekanan ataupun menghadapi keadaan ini dalam blok yang kita akan baca ni, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebenarnya dia adalah jaminan dan perlindungan itu menjadi sebahagian yang besar dari Allah SWT, kerana menjelaskan perkara ini pasti akan berlaku. Jadi tidak ada jalan lain lagi bagi orang yang beriman kecuali melaluinya dengan kefahaman yang benar. Allah pasti akan menguji orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini akan mesti melaluinya, mesti akan bertemu dengan ketika detik-detik yang ini, ketika mana mereka diuji oleh Allah SWT, maka dikehendaki bagi mereka melaluinya dengan kefahaman yang benar. Ini yang sedang akan dijelaskan dalam blok ayat 12 hingga 16 ni, Inna batsha rabbika la syadid, sesungguhnya azab Tuhanmu, Rabbika la syadid. Apa yang dapat kita fahami daripada ayat ini? Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada orang beriman. Kepada Rasulullah SAW menjelaskan bahawa azab Tuhan ini benar-benar keras. Dia tidak ditujukan kepada orang kafir, tapi ditujukan kepada Rasulullah SAW. Rabbika, Tuhanmu, Rabbmu. Bermakna ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada orang mukmin, kamu jangan merasa gusar. Ini adalah sebahagian daripada sunnatullah yang kamu akan lalui. Kerana mereka yang menimpakan kesakitan dan juga ujian penderitaan kepada kamu, itu aku yang akan menghadapi mereka. Aku akan melaksanakan urusan aku dengan mereka. Apa yang aku akan lakukan adalah aku akan menimpakan hukuman ke atas mereka. Inna batsha rabbika la syadid, sesungguhnya azab Tuhanmu, Rabbika la syadid, amat keras, benar-benar keras. Dan Allah SWT Rabbmu, digunakan perkataan Rabbika ini untuk menjelaskan
maha berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Aziz Al-Hamid yang telah kita baca dalam ayat sebelum ini. Itu dua sifat yang ditegaskan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi penegasan kepada kaum mukminin akan jaminan perlindungan Allah ke atas mereka. Ini adalah merupakan penegasan kepada pernyataan tentang azab Allah Taala sebelum ini yang amat kukuh dan tidak akan melepaskan sesiapa saja. Jadi dijelaskan, jangan risau, jangan gusar tentang perkara ini kerana ini urusan Allah. Dan azab Allah SWT Al-Aziz ini tidak akan menyebabkan sesiapa pun yang bersalah ini terlepas, seorang pun. Sebab seorang yang ditimpakan kezaliman ataupun ditimpakan kesakitan oleh penjenayah kriminal, saudara mara terbunuh dan sebagainya, biasanya mereka akan minta supaya pihak yang berwajib mengembalikan atau membalas dengan pembalasan yang setimpal kepada penjenayah ini. Jadi kalaulah penjenayah ini penguasa yang adil, maka dia pasti akan memberi jaminan bahawa kami akan bertindak terhadap orang-orang yang zalim ini. Inilah yang Allah SWT sedang jelaskan kepada orang beriman. Azab Tuhanmu benar-benar keras dan tidak akan melepaskan sesiapa pun daripada orang yang bersalah ini. Ini adalah urusan aku untuk kamu, maka kamu jangan gusar tentang hal ini. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang maha menciptakan dari permulaan dan menghidupkan kembali. Ini penegasan daripada kata Al-Aziz dan Al-Hamid Allah SWT yang dijelaskan ayat sebelum ini, dan juga menjelaskan kepastian jaminan Allah SWT kepada kaum mukminin yang terseksa bahawa Allah tidak akan melepaskan penzalim-penzalim ini dari balasan azab mereka dalam ayat sebelum ayat 10 kan jelaskan ni. Kalaulah mungkin penzalim ini mati sebelum diazab Allah di dunia ini, mereka pasti akan dibangkitkan kembali. Kalaulah di dunia ini mereka tidak ada yang mati dulu sebelum diazab oleh Allah SWT sebagai balasan kepada orang mukmin ini, jadi Allah SWT menjelaskan bahawa kalau mereka mati sebelum diazab oleh Allah SWT di muka bumi ini, mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah kembali untuk menerima pembalasan nanti. Kerana Allah SWT yang menciptakan manusia dari permulaan, dan Allah lah yang akan menghidupkan kembali manusia yang telah dimatikan sebelum nampaknya mereka dibalas oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Allah SWT memberi jaminan pasti mereka akan dibangkitkan nanti untuk menerima pembalasan ini kan? Dan ini adalah sesuatu yang mudah bagi Allah SWT kerana Allah yang mencipta manusia pertama kalinya. Kemudian tidaklah menjadi kesusahan untuk Allah menghidupkan kembali pada kali kedua kan? Mereka yang dicipta oleh Allah SWT kan? Ini implikasi yang penting daripada ayat kan? Ini menjelaskan bahawa tidak ada siapa pun yang akan terlepas daripada kezaliman tentang kezalimannya daripada Allah SWT kan? Bahawa Allah SWT pasti memastikan bahawa setiap seorang yang melakukan kezaliman ini pasti akan dibalas kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Allah SWT lah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kerana ini ada ingatan dikembalikan, orang-orang yang beriman ini dikembalikan kepada ingatan tauhid. Tauhid kepada Allah SWT. Inilah keadaan ataupun inilah rumus penting, formula penting yang mesti sentiasa berada dalam jiwa orang yang beriman ketika mereka diuji kan? Bahawa orang mukmin yang dizalimi ini diperteguhkan oleh Allah SWT dengan ingatan tauhid kepada Allah SWT, bahawa Allah lah yang satu-satunya yang mampu untuk melindungi
hamba-hambanya, dan Allah lah pelindung, satu-satunya pelindung yang maha pengasih, maha pengampun kepada hambanya. Kerana apabila diuji, orang-orang yang diuji oleh Allah SWT ini akan diampunkan oleh Allah SWT juga. Dia sebagai kifarah. Setiap kesakitan, dalam hadis kita baca dalam Riyadhus Salihin kan, hadis yang awal ni, setiap kesakitan, setiap kesusahan yang dilalui oleh orang beriman, setiap lembah kan, yang dilalui, dia pasti akan kesusahan-kesusahan yang dilalui orang beriman ni pasti akan dibalas dengan keampunan oleh Allah SWT. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi Allah SWT sentiasa melindungi dan sentiasa memastikan bahawa hamba-hamba yang beriman berada di dalam kebaikan. Seperti kita sebut kan, dalam ayat 11 kan, Allah SWT sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawah sungai, di bawahnya sungai-sungai. Dan inilah keberuntungan yang besar. Dan kamu dalam keadaan bagaimanapun, orang yang beriman, ketika mana mereka diuji ataupun mereka mati, hilang nyawa mereka kerana ujian ini, kedua-duanya adalah kebaikan bagi kepada orang mukmin. Mereka pasti akan mendapat ganjaran yang sebaiknya daripada Allah yang Ghafurur Rahim, Ghafurul Wadud, kan? Yang maha pengampun lagi maha pengasih, kan? Dzul Arshil Majid, yang mempunyai arsh, lagi maha mulia. Allah lah yang mempunyai semua kekuasaan, kan? Punca-punca kekuasaan, kerana dia mempunyai arsh yang maha besar, kan? Arsh Allah SWT dalam hadis-hadis sahih yang menjelaskan arasy Allah SWT ni, alam ini adalah duduk di bawah arasy Allah SWT. Seluruh alam yang luas ini adalah di bawah arasy Allah SWT. Dan arasy Allah SWT ni di dalam ayat Al-Quran Al-Karim kita dijelaskan dia dipikul oleh malaikat Allah SWT. Dan arasy Allah SWT adalah tempat yang adalah makhluk yang membayangkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Semua yang ada di dalam alam ini, dia adalah lebih kecil daripada arasy Allah SWT. Ini adalah implikasi yang kita faham daripada hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan arasy Allah SWT ni. Termasuklah syurga ini juga berada di bawah lindungan, di bawah naungan arasy Allah SWT. Jadi arasy Allah SWT ni adalah penanda kekuasaan Allah SWT yang maha besar, yang maha agung, dan inilah kerajaan Allah, pemilik kerajaan yang maha besar ini, yang amat mampu untuk melindungi orang yang beriman, mereka yang berada di bawah lindungan kerajaan Allah SWT. Itu implikasi yang nak dijelaskan dengan Dzul Arshil Majid, Allah yang mempunyai arasy yang maha besar, maha agung, maha mulia. Pemilik arasy yang hebat ini, arasy ni ada banyak makna. Salah satu makna yang selalu dipakai dalam Al-Quran adalah singgasana, kan? Singgasana yang melambangkan kebesaran satu-satu kerajaan ini, kan? Ataupun satu-satu pemerintah raja ni. Maka arasy Allah SWT ni arasy yang Al-Majid, arasy yang mulia, arasy yang besar, hebat, kan? Melambangkan kebesaran kekuasaan kerajaan Allah SWT, kan? Dan Allah fa'alul lima yurid, dia maha berkuasa untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Dia tidak bergantung pada mana-mana kuasa pun yang ada dalam melaksanakan segala kehendaknya. Ini adalah ingatan-ingatan tauhid yang diingatkan kembali kepada orang beriman. Kerana dalam menghadapi apa saja kesusahan dalam kehidupan ini, orang mukmin diingatkan bahawa di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana
keadaan fizikal di dunia ini tak mampu lagi untuk menghadapi tekanan ataupun kesusahan-kesusahan yang mereka dapati daripada melaksanakan perintah Allah SWT, sebab kerana beriman kepada Allah SWT. Ketika mana mereka tidak ada daya upaya lagi, mereka diingatkan bahawa sesungguhnya di sana ada Allah SWT yang maha berkuasa, yang mempunyai arasy yang besar, yang mulia, yang tidak bergantung pada sesiapa pun, kerana dialah yang mempunyai segala kekuatan dan keagungan, yang mampu bertindak terhadap siapa yang dia kehendaki tanpa perlu bantuan ataupun sokongan daripada sesiapa saja. Ini adalah ingatan tauhid yang amat penting, kan? Yang menjadi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat blok 12 hingga 16 ni adalah blok yang ditujukan keseluruhannya kepada orang yang beriman, mengingatkan mereka bahawa hakikat ujian ini, ibtila ini adalah merupakan sebahagian daripada plan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya maha kuasa, maha agung. Dia boleh saja mengelakkan mereka ni, orang beriman ni, daripada ujian ini, kan? Sebelum jadi apa-apa, dia boleh menghancurkan orang kufar ini. Tapi Allah SWT hendak perkara ini berlaku, kan? Supaya orang yang beriman akan mendapat kebaikan yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, kan? Dan Allah SWT mengingatkan tentang hakikat siapakah Allah SWT ini, supaya mereka, orang mukmin ini, tidak ragu-ragu lagi dan sentiasa yakin dengan apa yang mereka lalui dan jalani. Ini adalah rahsia yang berada dalam bagaimana sikap dan juga bagaimana kukuhnya para sahabat melalui ujian-ujian, kan, ketika mana mereka melaluinya. Kita baca dalam sirah, dalam riwayat-riwayat, kan, kita sehingga orang kafir ini merasa hairan, kenapa mereka ni tidak juga boleh dipecahkan kekuatan ataupun kekukuhan pegangan akidah mereka. Sebenarnya rahsianya berada di dalam ayat-ayat Allah SWT yang kita sedang baca ini. Inilah sumber kekuatan orang beriman, orang mukmin yang sebenarnya, kerana mereka sentiasa diingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa dikembalikan kepada pergantungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang sentiasa melindungi mereka, yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Al-Ghafurul Wadud, kan? Dan terhadap orang kafir, sebab itulah ini adalah bandingan sifat Allah SWT. Bila kalau orang kafir disebut Al-Aziz, Al-Hamid, kan? Dan yang paralel untuk orang mukmin dalam ayat 14 ini disebut Al-Ghafur Al-Wadud, kan? Untuk orang kafir disebut Al-Aziz, Al-Hamid. Allah yang maha berkuasa, maha perkasa dan maha terpuji, kan? Apa yang dilakukan Allah SWT ni adalah satu yang Allah mengetahui, kan? Kebijaksanaan kenapa dilakukan, dan Allah maha mampu, Al-Aziz, kan? Tapi untuk orang beriman, Allah adalah Al-Ghafurul Wadud, maha pengampun lagi maha pengasih. Kerana inilah Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang beriman, kan? Dan dia juga memiliki kerajaan yang luas, yang mampu untuk melakukan apa saja tanpa bantuan sesiapa. InsyaAllah nanti besok kita akan sambung lagi blok yang seterusnya. Allah SWT menjelaskan bukti apa yang dijelaskan kepada orang mukmin ini, tentang Allah yang mempunyai kerajaan, Zul Arshil Majid, Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, bahawa ini adalah satu perkara yang benar-benar telah dibuktikan oleh Allah SWT sebelum ini. Dan kita akan baca besok. Jadi Alhamdulillah, ini adalah
tahap baru kita katakan, ataupun development yang baru yang kita lalui di dalam ayat-ayat yang penghujung ini kan. Ini adalah detik-detik ataupun stages kan, yang tahap di mana pertentangan itu mula dijelaskan secara jelas kan di dalam ayat yang kita baca ini, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan para penentang, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ingatan dan jaminan kembali kepada orang yang beriman. Ini adalah ayat-ayat yang mesti kita baca ketika mana kita sedang berhadapan dengan keadaan yang begini kan. Cuma ayat ini tidak akan memberi makna yang besar kepada mereka yang tidak melalui keadaan yang Allah kata innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabul jahannam walahum adzabul hariq. Sebelum itu kan wa ma naqamu minhum kan, ayat yang Allah Subhanahu taala kan, Allah Subhanahu taala menjelaskan bahawa mereka ini menimpakan kesakitan kepada orang beriman ini tidak ada lain sebab kecuali kerana kan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, kecuali kerana mereka ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji kan. Kalau apabila kita berada dalam keadaan ini benar-benar ingin beriman kepada Allah Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, dan kita diuji dengan kesusahan-kesusahan, maka ayat-ayat ini akan benar-benar bermakna kepada kita kan. Tapi kalau kita diuji atas sebab lain, dalam keadaan hati kita tidak beriman kembali kepada Allah SWT, ayat ini tidak banyak kesan dia kepada kita kan. Jadi pertama, ayat ini adalah untuk orang beriman kepada Allah SWT yang diuji kan, dengan tekanan-tekanan dan kesusahan-kesusahan hidup kerana mereka beriman kepada Allah SWT kan. InsyaAllah moga-moga Allah SWT memberi kebaikan kepada kita daripada ayat yang sedang kita baca ini. Kita sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka